والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الإيمان والإسلام وهما من أعظم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ayat 142 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. Dan akan berkata oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, apakah yang menyebabkan mereka berpaling? Apakah yang memalingkan mereka daripada qiblat yang dahulu mereka menghadap berqiblat kepadanya, yaitu Baitul Maqdis? Katakanlah, milik Allah itu arah timur dan arah barat. Ia memberi hidayah, ia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi ayat yang kita bicarakan kemarin dengan hari ini iaitu perkataan yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia berkehendak ke jalan yang lurus. Bila petunjuk itu pada zahirnya adalah datang daripada Rasulullah, datang dari sallallahu alaihi wasallam, datang daripada al-ulama warasatul anbiya, namun pada hakikat yang sebenarnya ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu milik Allah, petunjuk itu milik Allah, maka kita diajar untuk memohon petunjuk dan mencari petunjuk itu. Sama dengan kita meminta rezeki dan mencari rezeki. Di dalam sembahyang kita meminta rezeki kepada Allah ketika duduk antara dua sujud, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ighfirli warhamni, ya Allah ampunkan bagiku dan kasihanilah daku, warzuqni, dan berilah rezeki kepada saya. Di dalam sembahyang semua orang minta rezeki, tapi apakah selepas dia minta rezeki itu dia hanya duduk menganggur, makan tidur ya, tapi kerja? Tak. Rezeki kita minta tapi kita berusaha mengikut pekerjaan masing-masing. Ada kerja kerajaan, ada kerja sendiri, ada menega, ada buat bendang, ada jadi nelayan, ada menulis getah. Jadi kita minta rezeki, kita mencari rezeki. Tempat rezeki kita berbeza-beza. Kita hak mai kuliah subuh hari ini pun kerja masing-masing. Kawan kerja Aluk Stang, kawan kerja Sungai Petani, kawan kerja Jeniang, kawan kerja Ian, macam-macam tempat kerja kita. Hak pencen pun dulu pernah kerja, lah ni dapat duit pencen. Jadi tempat kita bekerja mencari rezeki itu berbeza. Yang penting kita tidak hanya membaca doa, warzuqni, bagi rezeki kat saya, tetapi kita berusaha mencari rezeki. Bukan kita tunggu di rumah duit terjun mai kat kita. Oleh kerana rezeki itu disertakan dengan permohonan dan usaha,
petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala pun sama. Tak cukup dengan permohonan tapi perlu dikembarkan dengan usaha. Kita dah pohon dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, kita dah pohon ketika duduk antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni wahdini, bagi hidayah kepada saya. Kita dah pohon dalam doa qunut, Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri petunjuk kepada kami beserta dengan orang yang telah engkau beri petunjuk. Maka di luar kita tambah lagi doa minta petunjuk. Antara doa minta petunjuk, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nawawi meletakkan di dalam kitab Azkar di bawah tajuk doa pada setiap keadaan ataupun di sebarang tempat, yang berbunyi Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau al-huda, petunjuk, wal-ghina, dan kekayaan, wal-afafa, dan kehormatan diri yang terpelihara. Al-afaf, terpelihara kesucian dan kehormatan diri kita, tak buat benda dosa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, saya mohon kepada engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afafa, dan pemeliharaan kehormatan diri, wal-ghina, dan kekayaan. 4 permohonan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang begitu panjang. Sebut sepatah saja tapi maksudnya begitu hebat. Sebut al-huda, petunjuk, sebut at-tuqa, ketakwaan, sebut al-afaf, pemeliharaan kehormatan diri, wal-ghina, dan kekayaan. Maka terkandung situ minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta dalam semayang, diminta pula luar semayang, maka waktu yang lain kita kena cari petunjuk itu dengan cara kita mengaji, dengan cara kita membaca, dengan cara mendengar orang mengajak dan sebagainya. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang sederhana, umat yang pertengahan, yakni umat yang terpilih, agar kamu menjadi saksi kepada perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi kepada kamu, kepada perbuatan kamu. Dan tidak kami jadikan qiblat yang telah kamu berada kepadanya, iaitu qiblat Baitul Maqdis, melainkan untuk kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul, yakni mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada siapa yang berpaling tadah, yakni murtad, tak mau ikut Rasul. Bila Rasul perintah tukar kiblat, ada yang ikut, ada yang tak mau ikut. Allah Ta'ala suruh tukar kiblat supaya nak tahu siapa yang nak ikut Rasulullah, siapa yang nak berhenti tengah jalan, nak keluar daripada Islam, tak mau ikut. Allah Maha mengetahui, tetapi Allah nak bagi tahu sebagai ilmu zuhur, ilmu menzahirkan apa yang Allah sudah ketahui itu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya pertukaran arah kiblat itu sungguh berat. Lakabiratan ay lasyaqqatan. Pertukaran arah kiblat itu sungguh berat, 'alan nas, kepada orang ramai,
illa 'alal ladzina hadallah, melainkan kepada orang-orang yang Allah bagi petunjuk. Orang yang Allah bagi petunjuk tak jadi berat, jadi ringan. Bukan tekat pertukaran kiblat. Apa sahaja yang Allah suruh kita buat, tiba-tiba kita jadi berat, susah nak terima, itu masalah bagi kita. Melainkan orang-orang yang Allah bagi petunjuk, dia jadi boleh terima, boleh senang. Kemudian bila tukar kiblat, hak jadi berat, hati tak mau ikut, ada. Hak ikut ada. Hak ikut tu Allah pemudahkan dia, memberi petunjuk untuk dia terima. Kami dengar dan kami patuh. Selama ia datang daripada Allah dan Rasul, kami dengar dan kami ikut. Allah dulu suruh kami hadap belah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ialah kami 16 atau 17 bulan. Lah ni tukar pergi ke Mekah lah kami. Itu para sahabat yang taat kepada Allah dan Rasul. Sementara ada orang bila suruh tukar pergi belah Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis kepada Mekah, mereka komplain. Siapa puak komplain tu? Yahudi dengan orang munafik. Maka Allah kenal hak mana nak betul-betul ikut petunjuk dia, siapa yang tak mau ikut, melalui ujian. Ujian disuruh tukar kiblat. Kita lah tak ada ujian tukar kiblat. Ujian kita menghadap kiblat. Dalam kampung kita, dalam taman kita, berapa orang yang menghadap kiblat, iaitu semayang atas jadah. Hak tu ujian kita. Ada orang tak semayang 5 waktu, ada orang semayang sehari 1 waktu, ada orang seminggu 1 waktu. Ada orang setahun 2 waktu, mayang raya saja, mayang Jumaat saja. Mayang 5 waktu tak mau, maka mereka adalah golongan yang lalai, yang gagal dalam ujian itu. Ujian Allah kat kita hanya 1 waktu 5 minit. 5 waktu 25 minit. Sebahagian orang tidak mampu untuk melakukan semayang yang 5 minit, tapi pahalanya 10 waktu. Subuh sekali semayang, pahala 10 kali subuh. Lohor sekali semayang, pahala 10 kali zuhur. Maghrib, asar, maghrib, insya pun sama. Kerana Allah isytiharkan kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, aku fardukan kepada kamu 5 waktu, tapi aku bagi pahala kat kamu pahala 50 waktu. Pahala 50 waktu. Dan Allah bagi amaran, siapa tak semayang, aku nak bakar dia. Kita kalau kita ambil periuk orang duk rebus daging bagi empuk. Di Yaman ada periuk tu murah, di sini mahal sikit. Tapi lah kuih canggih lagi, keluar macam-macam jenis periuk. Periuk tu depa bubur daging dalam tu, buah ayak depa tutup rapat, depa panaskan api. Itu zaman dulu lah orang pakai karan lah macam-macam. Periuk tu bila depa masak, terlalu panas dalam tu, dagingnya cepat lembut, cepat empuk. Tapi lepas masak tak boleh buka terus. Dia tutup rapat macam ni. Dia masak, saya tengok tu Arab Yaman lah. Tu Arab Yaman dia masak periuk tu lah. Depa macam ni. Canggih juga. Dia tutup, dia buah daging dalam tu, dia buah ayak, dia tutup rapat. Keluar sikit ni asap. Oleh kerana panasnya api di bawah menggelegak ayak daging itu, menyebabkan tak lama daging itu jadi lembut. Daging yang keras, gearbox tu jadi macam agak-agak mudah makan. Pasal masak dalam periuk yang ditutup rapat. Tapi lepas masak tu kena tunggu dulu, baru boleh buka. Kalau lepas masak dia menggelegak tu, kita buka lala tu, dia tembak naik atas bumbung, kali muka-muka orang boleh kena. Terlalu panas ayak. Daging keras tu sat dia jadi lembut. Dengan sebab
Dia tutup rapat supaya panas tu tak keluar pergi mana, tumpu kepada daging tu. Dalam masa-masa yang tertentu, daging itu menjadi lembut. Tapi lepas pada tutup api, mereka pesan dah. Jangan duk terbiang buka tu. Try buka lagu tu, la tu, serupa tangki ayak kereta kita. Tengah duk buat kereta, panas-panas, pergi tak mana, lepas tu berhenti buka tangki ayak. Dia tembak naik ke atas habis. Kena tunggu sejuk dulu ayak tu. Turun hilang, baru boleh buka. Asap keluar, baru boleh angkat daging hidang kepada orang yang beri nasi arak daging. Nasi mandi ke apa, mendi ke apa. Daging tu arak buat lagu tu. Periuk tu di sana murah sikit, di sini mahal sikit. Orang yang dibakar dalam neraka ditutup, dalam Quran kata. Ditutup rapat, diikat pula. Tak boleh pergi mana. Quran kata, fi amadim mumaddadah innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya mereka itu dibakar dalam neraka di tempat yang ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, diikat di tiang yang panjang. Ikat tak ikat pun nak keluar tak boleh. Tapi dah lah dia rapat, api keringkan penuh kat dia, diikat pula. Kita tengok daging yang kita rebus buat sup tu, kita tak berani sentuh pasal panas terlajak. Dan kita tengok bagaimana daging tu menggelegak musim dalam air tu, kita rasa panas sungguh-sungguh. Api neraka bukan neraka tu, berpuluh kali ganda lagi. Maka Allah uji kita, uji anak kita, uji jiran kita. Aku bagi masa ke hang 24 jam, aku suruh semayang tak sampai setengah jam. Hang tak boleh buat, hang tunggu. Hang tak mau semayang tengah jam ya, hang boleh 24 jam sehari, hang semayang 25 minit ya. Subuh 5 minit, lohok 5 minit, asar maghrib insya 5 minit. Kalau kalut sangat tak mau semayang 5 minit, semayang 3 minit. Baca wajib-wajib sudah. Fatihah sudah. Halin sengap duduk diam. Fatihah tasyahud baca. Halin saya baca pasal kalut sangat. Tapi ada orang dia ghalid, dia biasa saja tak semayang tu. Hari mula tak semayang, kedua tak semayang, tak semayang terus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata semayang ni berat, apa pun berat, melainkan orang yang Allah bagi petunjuk jadi ringan. Kita Allah Ta'ala bagi petunjuk, kita boleh makit semayang subuh. Kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk, ada orang lain ni tak makit tidur ni. Masih berat. Susah nak semayang ni. Punya teruknya semayang, pasal ada dalam masyarakat boleh puasa, tapi tak boleh semayang. Ni hari Selasa ni nak puasa. Ada orang boleh puasa. Boleh makit makan sok, boleh tahan perut daripada subuh sampai maghrib. Puasa boleh, mayang tak ada. Mayang raya dia pergi kambuh balik, dia kata mayang raya tu kira ganti balik, tak mayang sebulan. Ada setengah-setengah manusia dia boleh puasa tiap-tiap hari, dia tinggal semayang tiap-tiap hari. Rupanya semayang had 5 minit lebih berat daripada puasa had 12 jam, 13 jam. Puasa had berbelah-belah jam tu ringan, semayang had 5 minit jadi berat. Kerana tak biasa dan tak mendapat petunjuk. Yang boleh menjadi ringan orang yang dapat petunjuk. Maka Quran kata dulu ni perubahan qiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah menyebabkan ada orang ikut Rasul, ada kepada Kaabah, ada orang yang berpatah balik, pusing kona, keluar daripada Islam, tak mau pergi Kaabah. Kerana bagi mereka berat. Bagi mereka berat nak ikut arahan Allah dan Rasul. Siapa-siapa yang tak ikut ajaran Allah dan Rasul, sebenarnya benda itu berat bagi dia. Yang selamat daripada berat tu hanya orang yang Allah bagi petunjuk. Maka Allah sebut dalam ayat 143, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sekalipun ia berat, melainkan orang-orang yang Allah bagi petunjuk. Hak bagi petunjuk tu walaupun berat, dia gagah tabah hadapi, jadi ringan pada dia, dia boleh buat juga.
Nak buat keluar zakat berat, pasal nak bagi duit ke orang, nak terima duit ringan lah. Nak terima duit tengah malam orang panggil kita bangkit. Janji tak mana pun kita pergi, pasal nak terima duit. Nak bagi duit berat. Nak makan peri, orang ajak makan percuma. Orang belanja kita sarapan pagi, orang ajak makan kenduri. Awal kita pergi. Pasal jenis boleh untung kita. Nak sembahyang jemaah, apa pun tak dapat. Tekah pi, tekah tak pi, tekah masbuk. Mayat-mayat boleh ke apa ringgit? Pi awal. Mayat pi awal. Balik. Pasal apa? Pasal ada habuan dia. Mayat biasa tak apa nampak habuan tu. Akhirnya tekah pi, tekah tak pi. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita ada orang yang dia boleh buat benda yang Allah suruh kerana dia mendapat petunjuk. Ada orang tak boleh buat kerana jadi berat kerana dia tak boleh petunjuk. Dia tak cari, dia tak usaha, maka dia duduk lagu tu juga. Sambungan ayat Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan Allah tidak mempersia-siakan keimanan kamu. Apa maksud keimanan kamu di sini? Maksud dia semayang. Tulis iman tapi tafsiran dia semayang. Kenapa semayang? Kerana apabila para sahabat disuruh tukar daripada Baitul Maqdis pi ke Kaabah, timbul beberapa pertanyaan daripada masyarakat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang semayang dulu, yang dah mati sebelum tukar kiblat? Apakah semayang mereka tak terpakai? Kerana kiblat dulu dah tak boleh pakai. 16-17 bulan Rasulullah duduk di Madinah, tentu ada orang yang dah mati. Mungkin dia semayang 3 bulan mati, semayang 10 bulan mati, semayang 14 bulan mati. Lah ni pergi kiblat baru. Macam mana 14 bulan tengah semayang itu ni? Terpakai ke tak terpakai? Tu kalau orang mati. Kalau tak mati, masa 17 bulan hari itu menghadap ke Baitul Maqdis, lah ni kena tukar kepada Kaabah, apakah kena qada balik 17 bulan tu? Kerana dia semayang lu kiblat tak betul. Maka Allah jawab, Allah tidak menyia-nyiakan akan iman kamu, yakni akan sembahyang kamu. Sembahyang 4 bulan hari itu, lepas tu mati pun sah dah, tak gaduh banyak fidyah. Sembahyang hak 17 bulan, lepas tu lah ni duduk tanah belah Kaabah, masih hidup orang tu, sah juga, tak gaduh qada. Hak hari tu kira sah, hak baru ni baru kira cara baru. Tak tanah belah Kaabah dosa, tanah belah Baitul Maqdis tak sah, tapi hak sebelum ni tanah kira sah. Maka Allah sebut, wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah itu liyudhi'a, menyia-nyiakan, yakni menolak dan menghapuskan pahala, imanakum, sembahyang kamu kepada Baitul Maqdis sebelum ini. Allah tak biar begitu sahaja, bahkan Allah tetap bagi pahala kepada orang yang telah sembahyang ke Baitul Maqdis, dan yang sekarang bertukar kepada Kaabah juga dapat pahala. Sekarang ni kalau tanah belah Baitul Maqdis juga, tu tak dapat pahala berdosa. Kerana Allah Ta'ala tak bagi dah tanah belah Baitul Maqdis. Jadi sebab turun ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ni, Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu, yakni semayang kamu. Kerana sebab turun ini orang bertanya bagaimana orang yang mati sebelum pertukaran kiblat, apakah semayang mereka terpakai ataupun tidak? Allah jawab ya. Allah menamakan sembahyang dengan iman kerana sembahyang dengan iman ni kaitan dia begitu rapat. Macam orang tak sembahyang ni tak ada iman. Kalau ada iman pun nipis macam kulit bawang, nipis sangat, boleh koyak, boleh cari bila-bila masa. Orang tak sembahyang ni iman dia nipis, orang sembahyang iman dia tebal. Orang tak sembahyang iman dia lemah, orang sembahyang iman dia kuat. Sebab itu orang tak sembahyang ni ajak buat jahat apa pun senang.
Ajak minum ketum bagi penin pun dia pi. Ajak tikan rambut ekor pun dia pi. Hak teruk lagi ajak mencuri pun dia naik rumah orang. Pasal semayang pun tak ada kat dia, maka keimanan dia tak ada, senang masuk benda-benda rosak. Dalam surah Maryam Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ maka telah mengganti, min ba'dihim selepas mereka itu, khalfun oleh sekumpulan pengganti. Lepas mati orang dulu, ganti orang baru. Lepas zaman Tok Wan kita, ganti zaman Pak kita, dengan mak kita. Lepas Tok Wan dengan Tok Nek, mak Pak. Lepas mak Pak main kat kita. Nanti ni kita mati pula, anak kita ganti. Anak kita mati, cucu kita ganti. Berterus itulah seterusnya. Generasi demi generasi mengganti orang yang dulu kepada orang dulu. Tapi hak ganti tu kalau bagus tak apa. Hak ganti tu jenis puak tak semayang. Kalau hak ganti tu jenis tak semayang, rosaklah diri dia dan rosaklah orang yang dia tadbir. Kalau puak dengan mak jenis tak semayang, anak pun tak semayang juga. Kalau laki jenis tak semayang, bini pun kadang-kadang ikut laki tak semayang juga. Bini tak semayang, laki tak semayang. Lepas tu bini, laki ajak bini teman naik kereta pergi kedai. Subuh tak semayang. Pasal apa? Menjak menikah sampai dapat anak 3 tak semayang lagi. Ni anak aku yang ramai ni nak bela tak apa cukup duit. Covid pula dah. Gaji dah lah murah. Lepas tu laki ajak bini dia, jom teman Zat nak keluar pergi kedai. Pergi mana? Tikan nombor ekor kau cepat kaya. Bini duk dukung anak tunggu dalam kereta, duk senyum. Bila ambil doa, bila laki aku tikam kena duit banyak. Sama naik laki dengan bini kaki ekor. Saya biasa tengok di Kota Sarang Semut, saya singgah beli beras. Laki bawa kereta wajar dengan bini dia. Bini pakai tudung, duduk dalam kereta, duk senyum tunggu laki dia masuk beli nombor ekor keluar. Depan saya, laki dengan bini sama-sama pergi parking kereta kedai nombor ekor. Naik, keluar pergi beli nombor, masuklah kereta balik. Lintas depan kita. Kita tengoklah adik-beradik aku orang Melayu. Yang bini pakai tudung elok. Laki pun pakai bagus juga, pakai selok panjang apa semua. Tapi tak beraya, dia berasa lambat kaya. Kata. Kalau mau duk kerja ke tu, dia lambat kaya. Ambil kita nak ekor. Cam lah kalau kaki ekor tu semayang kadang cukup pun tak. Semayang pun tak. Kerana orang tak semayang ni senang buat benda jahat. Tak ada rasa takut apa. Dia tak semayang pun dia tak takut. Tambah buat benda-benda yang mengikut hawa nafsu. Ayat berapa? Ayat 59 surah Maryam. Surah Maryam ni juzuk 16. Lepas pada surah Kahfi. Lepas pada surah Kahfi, surah Maryam. Juzuk 16 ayat 59. Muka surat 309. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Maka mengganti setelah mereka itu oleh pengganti. Apa panggil pengganti itu? أَضَاعُوا الصَّلَةِ. Mereka menyia-nyiakan semayang. Mereka segan semayang. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dan mereka mengikut keinginan hawa nafsu. Bila semayang tak, apa nafsu suruh dia buat. Nafsu ni anak murid kepada syaitan. Syaitan ni dia suka-suka buat benda jahat. Nafsu pun suka buat benda jahat. Tak bagi buat benda baik. Dia kerja nak buat jahat yang nu, jahat yang ni, jahat yang nu, jahat yang ni. Pasal semayang tak cukup, tak semayang terus. Orang yang bersifat sedemikian, Quran kata fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan masuk kesesatan. Mereka akan sesat. Mereka kelak akan jadi jalan sesat. Sesat ni kita tak mau melalui Fatihah, ujung Fatihah, waladhdallin. Saya tak mau jadi golongan yang sesat.
Allah Ta'ala beritahu di antara golongan sesat, golongan yang memiliki dua sifat. Satu, tak semayang. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Dua perangai ini ada kat siapa tak kira. Bila semayang tak cukup 5 waktu, ikut hawa nafsu nak buat apa, tak kira halal haram, mereka tu sesat daripada jalan syurga. Sesat daripada jalan yang benar. Satu tafsiran kata ghayyan ni sesat. Tafsiran kedua, ghayyan ini adalah satu lembah dalam neraka untuk menyiksa orang tak semayang dan mengikut hawa nafsunya. Jadi ayat 59 surah Maryam mengingatkan kita pentingnya semayang, dan Allah menamakan semayang itu sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu, yakni semayang kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu amat penyayang kepada orang ramai, amat belas kasihan, amat pengasih dan penyayang kepada manusia. Oleh kerana Allah kasih dan sayang kepada manusia, belas kasihan kepada manusia lah, Allah bagi suruh kita mengucap jadi orang Islam. Allah suruh kita semayang. Kerana dengan semayang, puasa dan sebagainya itu, dia nak bagi lebih lagi kat kita. Apa dia hak lebih itu? Nikmat yang berkekalan dalam syurga. Dia suruh kita semayang 5 minit satu waktu. Dia suruh kita puasa sebulan dalam setahun. Dan lain-lain. Untuk dia bagi nikmat yang berkekalan yang kita akan terima lepas mati. Nama dia syurga. Khalidina fiha abada. Yang kekal mereka itu dalamnya selama-lamanya. Ayat yang berikutnya, 1-2 ayat lagi sebelum kita berpindah kepada ayat baru, iaitu ayat qad nara tu, insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, iaitu hari Ahad. Kuliah subuh kita sambung hari Ahad. Besok kuliah duha, kuliah subuh tak ada, esok kuliah duha. Cuma sebelum saya habis ni, saya nak buat satu pembetulan. Kemarin saya pergi ke radio Kedah. Ada satu soalan saya terkeliru. InsyaAllah minggu depan saya perbetul balik dalam radio. Kesoalan berkenaan dengan seorang lelaki, seorang suami yang mati. Apakah bini dia boleh mandi mayat dia? Itu satu soalan. Yang kedua, apakah janda dia boleh mandi mayat dia? Jadi saya jawab, boleh seorang isteri memandikan mayat suaminya kerana hubungan perkahwinan belum lagi terputus menurut mazhab Syafi'i, walaupun ia terputus menurut mazhab Hanafi. Jadi apabila seorang suami meninggal, bini masih hidup, bini pula pandai mandi mayat, dia boleh mandi mayat laki dah. Dan ada sahabat yang meninggal dimandi mayat oleh isteri dia. Begitu sebaliknya, isteri meninggal, suami mandi mayat dia. Nanti kita sebut hadis tu. Cuma yang saya keliru kemarin, tersilap hak kedua. Hak kedua dia kata kalau janda boleh tak mandi mayat laki dia? Jawab dia tak boleh. Kalau janda dengan hati dia bercerai, setelah setahun laki dia mati, memang tak boleh pun. Cuma dalam masalah iddah. Pada masa iddah tu boleh tak mandi mayat suami dia cerai, dia talak 1 ataupun talak 2, talak raj'i, 2 hari laki dia mati. Bekas suami dia mati. Boleh ke tak boleh? Saya duk teringat masalah pusaka. Pusaka boleh, maka saya kata boleh. Bila saya rujuk kitab balik, kitab Syarah Umdatus Salik, Fathul Ilahi Malik, dia kata tak boleh. Jadi saya perbetul, sekiranya seorang suami menceraikan isterinya dengan talak raj'i 1 ataupun 2, isteri berada dalam masa iddah, suami mati, maka jawapan dia, isteri tak boleh memandikan suaminya kerana dalam masa iddah aurat dia wajib ditutup, masih macam orang asing. Maka, dan saya tengok dalam kitab tu, dia kata mu'taddah, perempuan yang dalam iddah tidak boleh memandikan suami yang meninggal dunia bila khilafin, tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jadi hari ini saya perbetul, takut tak betul lagi mati ni mampu orang kata ustaz ni umai ajaran sesat belah. Saya perbetul saya jawab kemarin, insya-Allah minggu depan saya akan pergi lagi radio mukaddimah, saya akan sebut pembetulan kepada jawapan tersebut.
Jadi jawapan yang betulnya, kalau suami mati, isteri masih hidup, isteri boleh mandi mayat suaminya. Kalau yang mati itu bekas suami, dengan arti dia diceraikan, dia duduk dalam masa iddah, tak kiralah iddah talak 3 kah, iddah talak 1 kah, ataupun talak 2, maka si isteri tak boleh memandikan mayat suaminya kerana mereka dah jadi orang asing. Tang pusaka, kalau talak rajai, boleh lagi setakat yang saya ingat. Cuma insya-Allah nanti saya baca matan tu, supaya masyarakat kita tidak tersalah dan cepat memperbetulkan kesalahan yang muncul. Jadi kelebihan kita mengaji ini macam tu. Bila kita sedang kata salah, cepat-cepat kita memperbetulkan kesalahan. Allah suka orang yang suka memperbetulkan kesalahan dia. Allah suka kepada orang yang istighfar dan bertaubat kembali ke jalan yang betul. Allah suka kalau orang bercakap salah, dia cepat-cepat minta maaf dan memperbetulkan. Jangan terus-menerus pegang kesalahan itu. Dalam istilah ulama, kalau tak silap kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi 'alal batil. Ar-ruju'u ilal haqqi, kembali kepada kebenaran itu, khairun minat tamadi fil batil, lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Memperbetulkan tu lebih baik daripada menegakkan benang yang basah. Kata bahasa Melayu kata menegakkan benang basah. Tahu kata tak betul, duk pertahan juga. Tu tak salah. 2 orang lelaki berjalan tepi bendang. Tengah-tengah berjalan, nampak pokok padi bergerak. Orang tak ambil padi lagi. Padi duk bergerak aku tu. Maka hak lelaki pertama tanya hak kedua, hang agak menentang apa dalam bendang tu menyebabkan pokok padi bergerak? Kawan tu kata, aku agak kata kebau. Ada kebau dalam padi tu. Hang, aku agak burung. Lepas tu nak tahu siapa betul, ambil kutil batu, baling. Baling masuk tempat tu. Terbang seekor burung naik. Hak kedua kata, betul kat aku. Memang burung pun. Hak pertama kata, tak, tu kebau juga. Aku kata kebau memang kebau. Dia tahulah kata dia salah duk pertahan kata kebau. Padahal dia tahu duk terbang naik atas depan. Hak ni perangai ni orang tak mau pakai kawan. Jenis cerdik tak boleh. Tumpang, bodoh tak mau ikut cakap orang. Dah lah, bodoh tak mau cakap orang. Hang tak tahu kata benda tu salah. Hang duk pertahan juga tak kena. Dan 2 perangai inilah yang kita tak mau dalam surah Fatihah di hujung tu. Surah Fatihah ujung tu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dibenci, iaitu orang tahu tapi tak mau buat, tak mau ikut benda dia tahu. Tahu kata benda tu elok, dia tak mau ikut. Waladhdallin, dan bukan jalan orang sesat. Orang sesat ni beramal tanpa ilmu. Orang sesat ni tak tahu tapi tak mau ikut, yang tak reti tapi tak mau ikut jalan yang betul. Hak kedua, reti, pandai tapi tak mau ikut benda kebenaran. Orang ini dibenci. Kita sendiri pun bukan nanti Allah Ta'ala sebut dia dibenci oleh Allah. Kita sendiri, kawan kita mengaji, pandai, cerdik, tapi tak boleh dengar cakap orang. Orang nasihat tak boleh pakai, melenting, tak kenal cara. Maka dia dibenci. Bini kita cakap tak mau dengar, kita benci kat dia. Bini kita kata kat kita sebagai lelaki, laki aku ni kadang-kadang tak betul, aku tegur tak mau pakai. Laki aku ni selalu mangkit subuh pukul 8. Aku tegur mangkit dah pukul 6. Dia tak mau pakai. Laki, bini benci kat laki pasal tak mau ikut cakap benda betul. Laki bini pun kalau cakap benda salah tolak. Bini cakap benda betul, laki tak pakai. Laki cakap benda betul, bini tak pakai. Maka timbul kebencian dalam hati orang yang cakap tu. Tambah dengan jiran, tambah dengan kawan, tambah dengan masyarakat. Kalau orang kata kat kita, kita duk ketegang juga. Pakai betul hak kita, padahal kita pun tak terang mana. Orang benci kat kita. Maka orang benci tu tak elok. Kalau benda tu betul, kita tak betul juga.
boleh membawa kepada kebencian Allah. Allah tak suka orang yang ditegur atas kesalahan dia, dia masih mempertahankan kesalahan dia, tak mau ikut kebenaran. Maka kalau Allah tak suka, berat. Berat bila kita salah, orang tegur kita, kita tetap nak kekal dalam kesalahan itu. Sedangkan kita tahu siapa sahaja di kalangan kita tak boleh elak daripada salah, kerana kita orang biasa. Bila kita tahu salah, kita cepat-cepat perbetul. Syarak ajak lagu tu. Jangan kita duk tahu salah, duk gagah, duk pertahan kesalahan kita. Duk ego kata aku tak salah juga, walaupun kita nampak terang-terang benda tu salah. Kerana orang yang tidak mahu mengikut kebenaran itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul. Kerana perkataan al-maghdubi alaihim itu orang yang berilmu tapi tak mau ikut benda betul. Al-dhalin orang yang tidak berilmu tapi tak mau ikut ilmu yang betul. Maka kedua-dua sifat itu kita minta lindung setiap kali baca Fatihah. Maka lepas selesai semayang, kita kena cek aku betul tak dengan Fatihah ataupun tidak. Sebagaimana kita minta rezeki lepas semayang, kita usaha cari rezeki. Dalam Fatihah, dalam semayang kita minta petunjuk, lepas semayang kita cari petunjuk. Dan dalam Fatihah, dalam semayang kita minta lindung daripada perangai orang yang dibenci, iaitu yang berilmu tak mau ikut kebenaran, tak mau beramal dengan kebenaran, dan orang yang sesat, iaitu orang yang beramal tanpa mengikut ilmu. Maka golongan yang berilmu tapi tak ikut ilmu dia tak terpakai, golongan yang tak berilmu tak mau ikut ilmu yang betul tak terpakai, maka kita kena cari jalan duk golongan pertama, iaitu golongan yang dapat nikmat. Siapa orang dapat nikmat? Menuntut ilmu, memiliki ilmu dan beramal sebetul dengan ilmu yang dia tuntut itu. Itu saja yang selamat, yang tu saja Allah suka, iaitu orang yang berilmu dan beramal, yang disebut dengan istilah an'amta alaihim, orang-orang yang Allah bagi nikmat. Nikmat apa? Nikmat reti, nikmat berilmu. Nikmat apa? Nikmat boleh menghayati dan mengamalkan ilmu dia. Yang dua lagi tidak dapat nikmat kerana hak nombor dua ada ilmu saja tapi kelakuan dia, tindakan dia, kehidupan dia bercanggah dengan ilmu yang dia miliki. Sementara yang ketiga tidak ada ilmu, tidak menuntut ilmu, beramal mengikut hawa nafsu, mengikut emosi, mengikut suasana, mengikut adat, mengikut kawan, tidak mengikut ilmu. Hak ketiga pun tak betul, buat kerja tanpa ilmu. Hak pertama, hak kedua pun tak betul, berilmu tapi tak seperti mana ilmu yang dia miliki. Maka tiap-tiap kali kita baca Fatihah, semua orang, lelaki ke perempuan ke tua ke muda ke pemimpin ke rakyat ke raja ke menteri ke, semua minta tak mau masuk golongan yang dibenci, iaitu berilmu tidak beramal. Semua minta tak mau masuk golongan yang sesat, iaitu beramal tanpa ilmu. Yang kita nak golongan orang yang Allah bagi nikmat, iaitu menuntut ilmu dan mengamalkan kehidupan berpandukan kepada ilmu yang betul. Sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita sambung kuliah duha pagi esok. Lepas tu tafsiran yang kita baca pagi ini kita sambung pada pagi Ahad yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.